بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلى الله عليه أما بعد. Muslimin sidang jemaah penonton yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala kerana masih lagi kita dikurniakan nikmat iman, nikmat Islam yang menjadikan kita sebagai hamba-Nya. Lebih-lebih lagi kita telah pun masuk kepada satu bulan yang sangat sinonim dengan umat Islam, menjadi detik permulaan untuk mengira dekatnya kita dengan bulan Ramadan paling mubarak. Mudah-mudahan kita semua diizinkan untuk menyambut Ramadan pada tahun ini, dan mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada yang sebelumnya, insyaAllah. Bulan Rajab juga sinonim dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuma saya pasti ramai dalam kalangan asatizah yang akan kupas seputar peristiwa Isra Mi'raj, dan saya bukanlah nak cerita detail apa yang berlaku dalam peristiwa tersebut, cuma hanya ingin menarik perhatian terhadap satu mesej yang terdapat di dalam peristiwa tersebut melalui pendidikan emosi, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa tersebut sebenarnya mendedahkan kepada kita bagaimana Allah merawat, mengubat kesedihan Nabi SAW, dan mudah-mudahan dia menjadi petunjuk kepada kita apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita lakukan untuk merawat perasaan emosi kesedihan kita. Banyak ayat, bahkan sebenarnya ada surah-surah yang khusus diturunkan memang dengan tujuan untuk Allah pujuk Nabi. Bermaksud Nabi dalam kerja dakwah, dalam kehidupan Nabi tidak terlepas lari daripada rasa sedih ataupun rasa down, orang panggil lagi, sehingga secara spesifik ada surah-surah yang diturunkan memang Allah Ta'ala nak pujuk Nabi. Yang pertama surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha diturunkan dalam keadaan wahyu telah terhenti dalam tempoh yang panjang. Surah Ad-Duha merupakan surah yang juga dikategorikan sebagai surah yang awal. Jadi ada satu ketika wahyu ini terhenti. Mula-mula dengan penurunan surah Al-Alaq, nak sampai kepada surah Al-Mudaththir ataupun surah Al-Muzammil, wahyu terhenti sekejap. Dan ini pun para ulama bahas berapa lama tempoh wahyu itu terhenti. Pandangan yang paling jauh, wahyu terhenti selama 2 tahun setengah. Pada saya pandangan ini boleh dipertikaikanlah kerana terlalu jauh jaraknya. Maka kita mengambil pandangan, seingat saya pandangan Ibn Abbas, bahawa wahyu itu terputus dalam tempoh kerangka yang tidaklah sampai sebulan, sebagaimana dalam peristiwa penurunan surah Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kata para ulama, kata Ibn Abbas, waktu itu selepas mana orang musyrikin ataupun orang Yahudi tanya kepada Nabi soalan, dan Nabi berjanji nak jawab, tak turun wahyu selama 2 minggu. Begitu juga dengan detik awal penurunan wahyu. Bila wahyu tak turun,
maka sebahagian daripada pemuka Quraisy mula mereka menghina dan mengutuk Nabi. Macam mana orang Quraisy boleh tahu wahyu tak turun? Ni musuh ni, macam mana dia boleh tahu kita tak okey? Jadi daripada kisah ni pun sebenarnya kita kena faham dan kena sedar musuh ni dia perhati kita. Dia perhati kita. Yang mula-mula, bukanlah yang mula, kita kata antara yang perasan Nabi tak okey ni adalah Ummu Jamil, iaitu isteri kepada Abu Jahal. Macam mana dia orang boleh perasan Nabi tak okey? Antara kegiatan senyap-senyap dia orang adalah pergi curi-curi dengar Nabi ngaji. Dia orang kafir tu, dia lawan Nabi, tapi bila Nabi baca Quran dia curi-curi dengar. Jadi Abu Jahal ataupun Ummu Jamil ni pergi, takkan nak pergi waktu kuliah maghrib, kan tahu lah, mesti pergi waktu kuliah subuh pun tak boleh, ramai orang qiyam lail lah. Jadi bila waktu qiyam pergi, Nabi tak baca, Nabi tak bangun qiyam. Pergi lagi, tak ada lagi. Pergi beberapa hari, Nabi tak bangun qiyam, maka tahulah mereka memang Nabi tak bangun dan Nabi tengah mudi, Nabi tengah tak okey. Jadi Ummu Jamil yang terkenal sebagai, kalau hari ni orang panggil Malampir, bahasanya memang pedih, ucapannya memang dahsyat. Orang panggil berpuluh-puluh puaka, memang ucapan yang berat. Dia kata Muhammad tak okey, sebab apa? Setan dia tak datang jumpa. Dia panggil juga itu setan. Jadi yang perasan kita tak okey ni musuh-musuh. Jadi sebab itu daripada satu aspek kita tidak boleh menganggap musuh dia tak kenal dan tak faham kita. Sebenarnya dia perhatikan kita, cuma dia tunggu masa nak counter. Jadi time kita datang masjid dia tak bising pun, time kita tak datang masjid dia bising lah. Itu biasalah, orang sentiasa mencari kesalahan dan kesilapan kita, itu normal. Maka sikap kita bertenanglah. Maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi bahawa tuduhan daripada Ummu Jamil bukan setakat setan ataupun malaikat Jibril tak mari jumpa, bahawa Tuhan telah meninggalkan Nabi. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat tak lama lepas daripada itu, Wadduha, demi waktu duha, Wal-laili iza saja, demi waktu malam yang biasanya senyap, sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketahuilah bahawa Tuhan kau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kau. Maka ini suatu pujukan daripada Allah Ta'ala menjawab kepada tuduhan-tuduhan bahawa Allah telah meninggalkan Nabi. Tidak. Jadi begitu juga dengan kita. Ketika mana kita tak okey, kita akan rasa kita ditinggalkan, kita akan rasa kita diabaikan, ataupun lebih emosi sikit, semua orang benci kita. Kucing pun benci kita. Kucing pun cakap kita tak nak cakap dengan dia. Tengok, kucing pun benci aku. Jadi tu memang tengah down habis tu. Tu memang down habis sampai tengok kucing pun benci kita, memang dah teruk sangat tu. Maka kita ada suatu tanggungjawab, kita ada satu ruang sebenarnya mencari penyelesaian untuk menghilangkan kesedihan kita. Allah turunkan Quran kepada Nabi, merawat jiwa Nabi. Bermaksud Quran juga diturunkan untuk kita. Antara pesanan Dr. Yusuf Qaradawi yang kita pernah kongsikan bila kita baca Quran ni adalah seolah-olah Allah Ta'ala tengah berdialog dengan kita. Dia bukan semata-mata kita tak okey, kita kena baca Quran. Kita tak okey, kita semayang. Dia tidak sesimpel itu kan. Macam ada orang orang artis lah kita kata, self-healing, semua share pergi taman, pergi lah apa semua, tak ada pun pergi masjid. Memang kena balon lah. Memang kena balon. Kita kata awak punya premis ni betul nak nasihat, tetapi cara tu sebenarnya sedikit kurang cermat. Kita tak ada bukti dia orang tak pergi masjid, orang tak self-healing, tak boleh cakap macam tu. Walaupun tak dinafikan memang masjid surau ni sepi, betul. Tetapi untuk pukul rata sebegitu Nabi tak ajar, Islam tak ajar pukul rata begitu. Dia bukanlah semudah bila tak okey kita baca Quran. Bahkan sebenarnya kita perlu cari ayat yang sesuai dengan masalah kita. Bukan tahu macam mana nak cari kan.
Baik. Biasa kalau kita tak okey, biasalah antara benda yang kita akan buat, tengok movie, main game, pergi dengar lagu kan. Hari tiga ni, normal tiga ni bukan apa benda yang common lah. Tak lari daripada itu. Lagu genre apa, movie genre apa, dan game jenis apa, itu pattern masing-masing. Tapi tiga benda ni kita buat. Cuba tanya, kita tengok movie, kita pilih ke kita main tengok je? Pilih. Kita dengar lagu, kita pilih ke? Pilih. Lagu tak best tukar, lagu tak best tukar, radio tak best tukar. Tiba-tiba tentang ayat Al-Quran kita tak boleh nak pilih. Tiba-tiba bila bab Quran, kita tak faham, kita tak tahu. Maka kalau kita boleh cari movie, kadang-kadang tengah tak okey nak cari movie pun setengah jam dah. Movie ni dah tengok, movie ni dah tengok, movie ni tak okey, movie ni boring. Kenapa tak buat benda yang sama dengan Quran? Ayat ni dah baca, surah ni tak buat kena tengok terjemahan, bukan, ayat ni bukan. Kenapa kita tak buat dengan Quran ni? Sebab itu dia bukan semata-mata tak okey je, akan takut Allah. Bukan. Ada surah khusus yang memang Allah Ta'ala pujuk Nabi. Bermaksud kita pun kena cari ayat mana, surah mana yang boleh pujuk jiwa kita secara spesifik dengan permasalahan yang sedang kita alami. Kalau kita boleh cari movie, kalau kita boleh pilih lagu, sudah tentu kita kena buat benda yang sama untuk dapatkan jawapan. Contohnya surah Duha, boleh jadi kena dengan kita. Semua orang benci kita, mawadda'a rabbuka wa ma qala. Nabi tengah tak okey, Allah kata tak. Jadi ini sebagai jawapan kepada kita. Tadi ada pelajar saya tadi kelas kaunseling. Dia tanya, Ustaz, macam mana nak jawab stigma orang yang mengatakan individu yang ada mental health ini adalah gila. Kita kata stigma ni memang dah lama, dia bukan baru. Memang kebanyakan orang kita faham orang depression ni orang gila. Kita kata nak jawab macam mana? Quran, bila orang tuduh Nabi gila, apa Allah kata? Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan qalam, dan Allah Ta'ala bagi tahu, dengan nikmat yang aku berikan kepada kau, kau tak gila. Bahasa kita senang je, dah kau tak gila. Cakaplah, saya tak gila, dah selesai masalah. Kadang-kadang memang begitu pun. Kita hanya perlukan satu pernyataan yang menjawab secara direct. Awak bodoh? Tak, saya tak bodoh. Dah, selesai. Macam itulah kan, macam budak menangis. Dia nangis, ngadu kat kita, dia nak apa? Dia nak sentuhan je. Dah, cukup lah. Dia diam lah. Begitu juga kan kita kadang-kadang nafi secara begitu dan tak masukkan dalam diri kita cukup. Ada seorang penceramah tu dia bagi tahu, kadang-kadang memang kita kena beramal dengan kaedah touch and go. Bila nak sentuh satu isu tu, sentuh blak. Orang komen bawah tu tak payah baca. Kerana dia akan menyakitkan kita. Dan Nabi pun begitu, Allah Ta'ala bagi tahu, kau tak gila, dah dia ada. Ada kalanya memang stigma tu kalau kita nak jawab memang akan membebankan kita. Jadi nantikan saja dan buktikan bahawa memang kita tak gila, dah selesai masalah. Tak perlu untuk kita bertegas membuat kenyataan, report polis, tak payah pun, kerana perkataan tersebut secara realitinya tak membekas pun kepada diri kita. Cuma kita kena buang perkataan tersebut daripada kepala kita. Antara surah yang turun waktu Nabi tengah tak okey adalah surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar lagi sedih, turun ketika mana Nabi tengah kematian anak-anaknya. Cuma para ulama khilaf sama ada Qasim ataupun Ibrahim, tak dapat dipastikan. Yang pastinya Nabi kehilangan semua anak lelaki Nabi. Sedih kan? Sedih lah. Dan nangis Nabi sehingga ada sahabat yang tanya, apa ini Nabi sedih? Nabi kata, aku pun manusia juga, aku menangis. Dalam kalangan orang Islam tak ada masalah, orang faham kesedihan. Tapi bagi musuh, Abu Lahab kutuk Nabi. Abu Lahab siapa? Pakcik Nabi. Dia yang buat berat ni, yang kutuk tu saudara mara. Dia punya sakit sebab dia orang tahu kita siapa kan. Jadi bila dia kutuk Nabi tu, tak adalah Muhammad ni, tak ada dah penerus zuriat dia. Dia tak ada dah orang yang akan meneruskan legasi dia. Kerana bagi orang Arab, memiliki anak lelaki adalah satu kemuliaan. Kerana apa? Makin ramai anak lelaki, makin tinggi kedudukan dia.
Lepas tu Abdul Muttalib kan bernazar nak 10 orang anak. Kerana waktu tu dia ada seorang anak je, Haris. Jadi menyebabkan orang keliling ni boleh jatuhkan dia. Sebab tu dia tak ada backup yang besar. Tapi lepas tu bila dia ada 10 orang, dia kukuhlah kedudukan dia. 10 orang 10 orang waktu tu kan susah pun. Kahwin 4 tu, kahwin 5 tu, dah 5 orang dah kan. Waktu tu tak ada lagi syariat kahwin 4 lagi. So tak silap saya, Abdul Muttalib isteri dia 6 orang. So setahun 6 orang dah. 2 tahun dah 10 orang dah sekejap je kan. Jadi gambarannya memang anak lelaki itu suatu kemegahan dan bukan biasa-biasa menjadi tradisi untuk seseorang itu diapungkan, diangkat sebagai orang yang berautoriti. Tiba-tiba anak lelaki Nabi semua tak ada. Ada kata apa? Bahasa kitanya mandul. Tapi bukanlah mandul tak ada anak. Nabi ada ramai anak perempuan, cuma tak ada anak lelaki. Jadi Allah Ta'ala pujuk Nabi, Inna a'tayna kal kausar. Bukan setakat kematian, kena kutuk lagi kan, memang berat lah. Jadi kata Allah Ta'ala, kami telah berikan kau dengan nikmat yang sangat banyak. Kalimah Al-Kausar satu-satunya kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran. Ini je surah yang ada perkataan Al-Kausar ni je. Apa maksud Al-Kausar? Dia merupakan sirah mubalaghah bagi perkataan kathir. Kathir banyak, Kausar kalau orang lain senangnya kan, banyak bila banyak kata-kata. Ini macam ni kan. Ayat ni memang sesuai untuk memberi kelegaan bagi kita, sesiapa sahaja yang tak ada zuriat. Bila kita tak ada anak, kita tengok orang lain ramai anak, orang lain ada anak, kita akan rasa kita kurang. Nabi tak ada anak lelaki, orang lain ada anak lelaki, Nabi akan rasa kurang. Tapi Allah Ta'ala kata, cuba kira semua nikmat yang kau dapat, hanya engkau tak ada anak lelaki saja. Nak apa lagi? Begitu juga dengan kita. Selagi mana kita berterusan membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai bila kita tak akan dapat kebahagiaan? Tapi bandingkan dengan apa yang telah Allah beri kepada kita. Cuma Allah Ta'ala tak bagi yang ni Allah tak bagi, yang lain kita dapat dah. Apa lagi yang kita nak? Lalu Allah Ta'ala datangkan suatu perbuatan yang akan menjadikan kita lapang, bersyukur. Apa dia? Fassalli li rabbika wanhar. Maka angkat takbir, sembahyang, tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Buatlah sembelihan. Sembelih selain daripada kita nazar, tanda kita bersyukur. Dia adalah, bahasanya bukan sedekah dah. Korban ni hadiah. Jadi bila hadiah ni, kenapa kita bagi hadiah ke orang? Kita happy. So kita happy dengan apa yang telah Allah beri kepada kita, bagi hadiah kepada orang lain. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Allah Ta'ala tutup dengan ucapan sebenarnya yang bahasanya mandul tadi, bukan kau, dia yang cakap itulah yang tak betul. Jadi sama juga Allah Ta'ala menggunakan pendekatan apa-apa yang diucapkan oleh orang tentang keburukan yang tak beri pun kesan kepada diri kita, jangan ambil hati. Cuma Tuhan tidak menafikan bahawa manusia berhak bersedih apabila orang tutup dan kata kita. Normal lah, bukan tak boleh sedih. Mana ada orang suka kena hina, kena maki, tak ada. Maka silakan bersedih. Jangan sampai kita tak berhenti nak melahirkan kesedihan. Silakan menangis-menangis, tak ada masalah. Tapi pastikan jangan simpan dalam hati. Simpan kat mana? Simpan dalam hati lah. Pepatah orang Melayu kan. Simpan dalam hati memang akan susah. Orang hina kita kat Facebook, kita pergi print screen, simpan dalam handset, buat satu folder pula, cacian orang kepada aku kan. Untuk apa? Tak ada pun, tak memberi manfaat. Lepas. Dan surah yang ketiga adalah surah Yusuf. Surah Yusuf memang Allah Ta'ala turunkan khusus untuk pujuk Nabi sempena kematian 2 orang yang Nabi kasih, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib. Selepas mana Khadijah wafat, Allah hantar malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi, maklumkan kepada Nabi, wahai Muhammad, usah kau bersedih di atas pemberian Khadijah. Kerana apa? Sekarang dia sedang merasai nikmat kebahagiaan dan tidak ada lagi keletihan kepenatan ada pada dia. Khadijah kan pernah nak jaga Nabi, nak pertahankan Nabi, macam-macam yang dia kena, macam-macam yang Nabi kena, dia terpaksa jadi benteng. Sekarang kata malaikat Jibril, sekarang Khadijah tak pernah dah, dia senang bahagia. Jadi jangan sedih-sedih sangat. Dan itulah keyakinan kita, bila orang mati dalam keadaan baik, kita akan ada satu sangka baik, mudah-mudahan tempatnya di syurga.
Jadi kita kat dunia nak pastikan benda itu konsisten, teruskanlah bersedekah, teruskanlah apa-apa juga yang berkaitan dengan dia, terutamanya anak-anak, lagi nak buat terus kebaikan supaya betul-betul menambahkan peluang untuk orang yang telah meninggal dunia itu berada di tempat yang selayaknya. Sebab itu surah peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada para ulama yang menyebutkan dia merupakan peristiwa khusus Allah untuk Nabi sahaja. Kita tak ada kaitan. Kerana apa? Memang cerita Isra' Mi'raj itu memang Allah Ta'ala nak pujuk Nabi. Memang untuk Allah Ta'ala rawat kesedihan Nabi. Kenapa Allah Ta'ala nak rawat kesedihan Nabi? Kerana kemurungan, kepayahan yang dilalui oleh Nabi itu bertimpa-timpa. Sehingga para ulama, kalaulah kita mengambil pandangan peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku pada tanggal 27 Rejab pada tahun ke-10 kenabian, bermaksud sebelum daripada itu ada 4 peristiwa besar yang berlaku. Yang pertama, peristiwa pemboikotan. Walaupun pada tahun ke-5, tahun ke-6 dah gembira dah, kerana masuknya Islam Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, Nabi dah gembira dah. Kerana pada waktu itu Islam berani dah menonjolkan diri. Tetapi orang musyrikin Mekah makin agresif menentang Nabi, sehingga membuat keputusan untuk boikot seluruh Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib pada tahun ke-7 sehinggalah tahun ke-10 kenabian. Ini peristiwa pertama yang membebankan Nabi. Kita boleh bayangkan macam mana kita di kuarantin 2 minggu, di kuarantin sebulan, mati kutu. Kita pula jenis rajin, jajak ride sana kan, jajak ngopi, jajak ngeteh, main bola apa semua, tiba-tiba tak boleh keluar rumah. Jadi bayangkan betapa dia akan memberikan kesan kepada emosi kita, dengan ketidakcukupan makanan, dengan bebanan sakit dan sebagainya. Kemudian selepas sahaja boikot itu berakhir, takdir Allah Ta'ala anak-anak memakan surat perjanjian boikot tersebut. Kemudian sebahagian daripada pemuka Quraisy yang tidak bersetuju terus pergi ke dalam Kaabah, ambil surat dari itu dan koyakkan. Maka berakhirlah boikot tersebut. Tapi kesan daripada boikot, akhirnya Abu Talib jatuh sakit, Khadijah jatuh sakit, lalu kedua-duanya meninggal dunia. Jadi peristiwa yang kedua dan ketiga ini lagi menambah beban Nabi. Walau bagaimana pun Nabi masih lagi bersemangat. Nabi pergi berdakwah di Taif, tapi rupa-rupanya penerimaan orang Taif menambah lagi sengsara Nabi. Lepas daripada itulah Allah Ta'ala pujuk Nabi dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Ketika mana permulaan berlakunya Isra' Mi'raj, dalam ayat kan menyebutkan minal masjidil haram, daripada bumi Mekah. Maka para ulama khilaf bumi Mekah ni kat mana? Ada dua pandangan. Yang pertama memang betul-betul di hadapan Kaabah, ataupun lebih tepat lagi di Hijr Ismail. Di Hijr Ismail yang kita panggil sebagai Hatim. Di situlah malaikat Jibril datang. Nabi waktu itu sedang tidur dan bangun dalam keadaan sedar tak sedar. Akhirnya naik bergerak menuju ke Masjidil Aqsa. Ada riwayat yang kedua mengatakan Nabi daripada rumah Ummu Hani. Jadi dua pandangan ini para ulama khilaf. Cuma ada ulama yang menyaring kedua-dua nas ini dengan mengatakan permulaannya Nabi berada di rumah sepupu dia Ummu Hani. Kemudian Nabi keluar lewat malam, Nabi duduk di Masjidil Haram, dan ketika itulah malaikat Jibril datang ambil Nabi. Apa yang kita nak kongsikan daripada cerita Isra' Mi'raj ini adalah bagaimana Allah memberikan pedoman kepada kita untuk merawat kesedihan kita sebagaimana yang sepatutnya. Melalui satu hadis, Nabi menyebutkan likulli insani syirratin wa likulli syirratin fatarah. Bagi setiap manusia itu ada waktunya kita akan gembira, akan ada waktu kita sangat-sangat happy. Ikut masing-masing lah bila kita gembira tu. Tetapi setiap orang akan ada waktu kesedihan dia, akan ada waktu resah dia, akan ada waktu kemurungannya. Bukanlah murung sakit tu, murung ni maksudnya tak okey lah, kita tak okey. Kemudian Nabi sebut lagi, barang siapa yang menyelesaikan kesedihannya dengan petunjuk Allah dan Rasul,
maka dia akan mendapat kebaikan. Dan barang siapa yang membereskan kesedihannya dengan cara yang tidak diredai oleh Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat kebinasaan. Maka ini, ucapan ini bermaksud kita semua akan melalui dua fasa tersebut. Ada ketiganya memang kita happy. Time happy ni tak payah nak cakap dah. Cuma Nabi ingatkan, time kita happy jangan lupa daratan. Tetapi bila kita sedih, kita perlukan bimbingan. Maka apabila kita sedih, pastikan kita rawat kesedihan kita itu dengan cara yang diizinkan oleh Allah dan Rasul. Yang pertama adalah dengan kita bermusafir. Maka perjalanan Nabi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa adalah perjalanan untuk Allah Ta'ala rawat kesedihan Nabi. Bermaksud jalan-jalan ini dipanggil tengok tempat lain, tengok keadaan orang lain, sama ada yang lebih baik ataupun yang lebih susah daripada dia. Cuma nak berjalan itu pergi mana juga perlu pedoman. Allah Ta'ala bawa Nabi pergi ke tempat-tempat yang baik-baiklah. Pertama masjid. Tetapi apakah mesti pergi masjid? Silakan, kita yang buat keputusan. Nak berjalan pergi mana? Tempat baik-baiklah. Jangan pergi karaoke, mengarak pula kan, judi. Setakat pergi Genting Island, pergi Bayar Kona tu, okey lah kan. Masuk lintas park ke, nak main lab kan, buatlah. Yang paling penting kita tahu benda tu adalah benda yang memang terbukti memberikan kesan kepada emosi kita. Minat kita tak sama. Macam baru ni satu surau tu dia kongsi pengusi surau. Pengusi surau kalau tension main gym, yang main-main. Memang padat dia, memang saksa lah kan. Tak okey main gym, kita kata okey lah, faham lah kan. Jadi okey lah tu, tak ada orang pergi jogging. Cuma isunya adalah pastikan dia merupakan self-healing yang bersifat natural. Itu juga merupakan pedoman. Biarlah kita pergi ke tempat air terjun, naik bukit. Kalau pergi taman, bukan taman buatan, memang taman sungguh. Memang ada laut, ada air terjun, ada sungai. Yang tempat-tempat yang memang ciptaan Allah. Kenapa? Kerana makhluk-makhluk Allah Ta'ala semuanya berzikir kepada Allah. Jadi bila kita pergi ke air terjun, kita akan ada rasa tenang. Kerana apa? Itu tempat orang berzikir. Kalau kita pergi masjid, kita akan rasa tenang. Kerana apa? Itu tempat orang berzikir. Tapi kalau pergi ramai orang, dia tak berzikir lah. Jadi pergi tempat tu kalau boleh memang betul-betul tempat yang kita boleh rasakan mendengar alunan zikir. Tapi bujurlah kita tak faham bahasa mereka. Memang Allah Ta'ala sebut mereka semua sedang berzikir kepada aku, cuma kita sahaja tak faham bahasa mereka. Kalau kita faham, naik. Kalau faham tak jadi self-healing lah. Jenuh pula kan, air mampang kuning mampang, tak jadi zikir lah. Jadi bujur kita tak faham. Dan memang Allah Ta'ala tak bagi izin kita faham, tetapi kita tahu bahawa semuanya sedang berzikir kepada Allah. Dia menjadi muhasabah kepada kita. Semua makhluk di muka bumi ini semua memuji Allah. Bukan setakat puji Allah, mereka ikut arahan Allah. Air Allah Ta'ala suruh mengalir dia, mengalir, batu duduk situ, dia duduk situ, burung terbang, semua ikut perintah Allah. Yang lawan ni siapa? Kita je, manusia je yang suka lawan perintah Allah. Maka itu juga menjadi muhasabah yang besar untuk kita. Kemudian apa lagi self-healing yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi bila nak berjalan ni? Pastikan kita ada orang yang ikut kita dalam keadaan dia membantu kita. Malaikat Jibril bantu Nabi. Dan bertemu dengan orang-orang yang lebih berpengalaman daripada kita. Nak pergi jalan, nak pergi Kedah, jumpa apa? Jumpa kawan lama. Kerana apa? Dia kenal kita macam mana. Okey lah. Pastikan kita bertemu dengan orang-orang yang layak memberikan pengajaran kepada kita. Nabi jumpa siapa? Jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Nabi Ibrahim, jumpa orang kata apa? Alumni. Jumpa orang-orang yang memang lebih pengalaman daripada dia dulu, lebih awal daripada dia. Jadi tahu tugasan sama dan boleh jadi ada ujian yang lebih teruk yang dilalui oleh mereka, maka dapatkan nasihat. Sebab tu tak pelik kenapa kisah Nabi Musa banyak dalam Quran, kisah Nabi Ibrahim banyak dalam Quran, kisah Nabi Yusuf banyak dalam Quran. Kerana apa? Dekat dengan kita. Jadi kena jadikan cerita-cerita mereka ini sebagai inspirasi yang besar buat kita. Kemudian yang paling penting yang menjadikan dia benar-benar self-healing bagi Nabi adalah janji yang telah disebutkan oleh Allah kepada Nabi selama ini.
dalam peristiwa Mi'raj Nabi tengok sungguh-sungguh, iaitu tengok syurga, tengok neraka, tengok orang yang kena azab, tengok orang yang dapat pahala, tengok secara live akan benda yang selama ni adalah artikel, mungkin diberikan gambaran secara mimpi dan sebagainya, tapi kali ini memang betul-betul. Bermaksud bila Nabi turun ke muka bumi, Nabi dah tengok dah semua benda yang akan dijanjikan nanti, maka tak pelik pun untuk Nabi akan semakin bersemangat. Sebab tu Nabi selama dia bagi tahu, aku pergi naik ke langit, aku buat tu, aku buat ni kerana apa, dah tengok depan dengan mata sini. Jadi begitu juga dengan kita. Bila kita ada masalah, maka antara benda yang selain daripada kita self healing di luar sana adalah kita bertemu dengan Tuhan. Nak bertemu dengan Tuhan ni tak payah pergi jauh-jauh pun. Kalau rasa nak pergi kat masjid, takut orang kata kita macam-macam, cukup dekat rumah kita ada ruang khusus untuk kita special dengan Tuhan. Sebab tu Nabi kata apa? La taj'alu buyutakum quburakum. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur-kubur kalian. Bermaksud kat rumah mesti ada ruangan untuk kita solat, untuk kita berzikir secara spesifik, terutamanya tengah-tengah malam. Bangun tengah-tengah malam, akan ambil wudu, bentang sejadah, semayang, ada rakaat, maka berdialoglah dengan Tuhan sepuas-puasnya. Di akhir ayat Allah Ta'ala menghabiskan ayat dengan innahu huwas sami'ul basir. Para ulama berbahas kenapa Allah Ta'ala menggunakan lafaz innahu huwas sami'ul basir. Kalau kita perasan lafaz-lafaz puji-pujian kepada Allah kan berbeza-beza nama-nama Tuhan tu. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pernah tak kita tanya kenapa tak baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kenapa tak baca itu? Maka jawapan tu akan menyebabkan kita akan faham fungsi nama-nama Tuhan itu juga ada kaitan dengan cara kita fikir. Sama juga dalam ayat ni bila Allah Ta'ala gunakan lafaz innahu was-sami'ul basir. Yang pertama, ada dalam kalangan ulama yang mengembalikan maksud Sami'ul Basir ini kepada Nabi, iaitu keyakinan kita akan mampu dipertingkatkan apabila kita telah melihat dan mendengar sesuatu itu secara pasti. Macam kita berniaga lah kan, untung besar, bos tunjuk, tengok untung berapa, 13 juta, macam contohlah, kita pun, wah ini syarikat yang bagus, kita akan duduk dengan syarikat ini. Itu keduniaan. Maka di peringkat akhirat, Nabi sendiri telah diperlihatkan adanya syurga neraka, dan kita sendiri meletakkan keyakinan yang tinggi bahawa Nabi yang kita ikut ni Nabi yang dah tengok syurga neraka. Nabi dah tengok benda-benda lain, maka tak ada sebab untuk kita tak ikut Nabi. Tak ada sebab untuk kita lawan Nabi, dan tak ada sebab untuk kita tidak yakin dengan ajaran Nabi. Kalau orang tanya beriman tak dengan peristiwa perkara-perkara lain, dia kata kita imani dengan sungguh-sungguh keyakinan kita sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini pandangan pertama yang menyebutkan maksud innahu was-sami'ul basir kembali kepada Nabi sendiri yang telah melihat dengan mata, telah mendengar segala-galanya perkara-perkara baik, menyebabkan Nabi juga mendapat keyakinan yang maksimal. Tetapi biasanya kita maksudkan dengan maksud yang kedua, iaitu yang maha mendengar itu adalah Allah, yang maha melihat itu adalah Allah. Bahasa mudahnya seperti, wahai Nabi, Allah nak bagi tahu, kalaulah kau merasakan pintu dunia semua tertutup, macam kita selalu sebutlah, semua orang tak suka kat kita, tak ada orang lah nak dengar cakap kita, tak ada orang lah nak ikut kita, semua orang akan lawan kita. Maka apa kata Allah? Ketahuilah bahawa pintu langit sentiasa terbuka. Pintu langit tak pernah tertutup. Allah tak pernah tutup pintu dia untuk kita mengadu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak pernah tidur. Maka cari masa kita tak ada kaitan pun dengan masa Tuhan. Bila Tuhan beri sepanjang masa, maka mengadulah kepada Tuhan. Dan kita nak mengadulah sungguh-sungguh bahawa memang kita benar-benar perlukan perhatian Tuhan. Sebab tu para ulama bagi pedoman macam mana kita nak berdoa. Bila kita biasa doa tangan kat bawah, bila kita tak okey angkat tangan tinggi sikit, bila kita memang betul-betul down angkat tangan tinggi lagi. Kalau tak nak angkat tangan pun, suara kita itu sendiri menjadi pedoman. Suara orang yang nak meminta kepada Tuhan, dia tak minta dengan suara yang kuat, kecuali suaranya tenggelam timbul. Orang nak bodek bos, suruh naik gaji, takkan berjerit kat bos, mesti suaranya bos, naik gaji bos. Jadi kita dengan Tuhan begitulah, supaya bila kita nak minta dengan Tuhan,
bermaksud keyakinan kita. Kalaulah manusia semua tak nak mendengar suara hati kita, yakinlah Tuhan Maha mendengar. Jadi ada ketikanya tak payahlah semua nak live kat Facebook cerita masalah kita kan. Ada ketikanya off lah, online tu off lah, semua cerita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah yang memberikan penyelesaian, dialah yang menciptakan masalah Tuhan yang sama juga. Jadi inilah yang boleh saya kongsikan, bahawa sebagai kesimpulannya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang besar untuk Allah Ta'ala memberikan kepada kita pendidikan emosi direct daripada Tuhan. Kerana Tuhan tahu, kalaulah individu yang dinamakan sebagai Khalilullah, Habibullah, dan apa lagi gelaran-gelaran yang menunjukkan bahawa memang Nabi ini adalah insan yang paling disayangi oleh Allah kerana menyampaikan risalahnya, dan Nabi juga diuji dengan kesedihan-kesedihan, apatah lagi kita. Kita pun ada masanya kita akan rasa sangat-sangat sedih, sangat-sangat stres, tertekan dengan ujian-ujian yang macam-macam Allah telah berikan kepada kita. Maka rawatlah kesedihan kita itu dengan cara yang diizinkan oleh Allah dan Rasul. Tujuan dia supaya kita akan boleh kembali kepada fitrah kita, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita tak okey, kita selesaikan dengan cara yang tak betul, boleh jadi dia melegakan. Sebagaimana orang bukan Islam kan, kalau tanya kau tak okey buat apa, minum arak. Malah tak minum arak, dia rasa lapang, tapi lepas tu dah langgar orang, lepas tu dia bunuh orang, lepas tu benda-benda yang tak baik, maka tetap self-healing itu hanyalah bersifat sementara. Kalau kita kata kita tak okey, kita pergi berlari. Kalau hari-hari tak okey, larat kena lari hari-hari. Kalau orang yang tak okey makan, kalau sehari tak okey makan sekali. Kalau sehari tak okey 14 kali, larat makan 14 kali. Larat kita bermaksud yang tak betul tu kat sini, betulkan kat sini. Lepas tu saya pesan kepada pelajar-pelajar, kalau kita dah buat macam-macam tak okey, yang kena betulkan kat sini. So tak payah pergi jauh-jauh, duduk kat surau, duduk kat bilik, ambil buku baca. Cari buku-buku yang topik yang tepat dengan masalah kita. Macam saya sebut tadi, ulang balik, kalau kita boleh cari movie yang sesuai untuk kita tonton, untuk merawat masalah kita kan, kenapa tak boleh cari ayat dan surah yang sesuai untuk merawat masalah kita. Maka sudah itu juga merupakan kewajiban bagi kita. Jadi itulah setakat yang boleh saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanadatu kusil lazina amanu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wallahu a'lam.